سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Okey, kita ulang lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Wahai sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala telah menemukan kita dengan Aidil Adha. Kita merasai kemuncak Arafah. Kita merasai kemanisan Tarayah. Kita juga melalui hari-hari terindah 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Kita mengumpul pahala, kita mencari redha Allah, kita memohon maghfirah, pengampunan daripada Allah. Segunung harapan yang kita titipkan kepada Allah agar menerima seluruh amalan kita dan menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. InsyaAllah mudah-mudahan. Alhamdulillah, di kesempatan kehidupan yang Allah Ta'ala pinjamkan pada kita, pagi ini Allah Ta'ala jemput lagi kita menghadiri, menghiasi taman-taman syurga di dalam rumah kita, menghidupkan rumah kita agar rumah kita tak menjadi kubur. Menyerikan suasana rumah kita dengan suasana majlis ilmu. Alhamdulillah, kita di antara yang Allah Ta'ala jemput pagi ini, Allah pilih
untuk duduk bersama-sama mentadaburkan Al-Quranul Karim, satu kitab yang Allah Ta'ala turunkan tanpa raiba fihi, tanpa rasa ragu-ragu di dalamnya. Jemputannya Allah Ta'ala jemput kepada kita ini tidak kita sia-siakan, kerana kita adalah di antara yang bakal mengutip mutiara-mutiara indah daripada Al-Quran untuk kita semak di dada, dan seterusnya kita jadikan dia sebagai panduan, pedoman bagi kita mengharungi kehidupan yang semakin hari semakin mencabar. Ha? Dalam kita menungkah arus dunia yang begitu besar fitnahnya, yang begitu besar kebaikannya, yang begitu besar rahmat daripada Allah, maka kita lebih berhati-hati dalam suasana hari ini. Ha? Kita cukup berhati-hati. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din." Allah Ta'ala sebut, "May yuridillahu bi khairan." Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepadanya, Allah nak suruh dia buat baik, Allah nak bagi dia jadi orang yang baik. Orang baik ni apa? Orang yang soleh, orang yang solehah. Itu dengan caranya yufaqih fid din. Dengan cara Allah Ta'ala memberi kefahaman di dalam beragama. Dia nak cari kefahaman dalam agama. Macam mana nak cari kefahaman dalam agama? Dia nak cari majlis-majlis ilmu. Nah, dia nak cari guru. Dia nak belajar. Dia nak menuntut ilmu. Sampai bagi dia faham. Jangan dia tidak faham. Kerana orang yang tidak faham, dia tidak tahu. Bila orang yang tidak tahu, maka dia akan beramal dalam suasana yang dia tidak tahu. Jadilah suasana sesat yang lagi menyesatkan. Kerana dia beramal atas dasar perbuatan yang tidak tahu. Jadi, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan dalam diri dia, Allah Ta'ala nak bagi kebaikan dalam diri dia, Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman dalam beragama. Macam mana kefahaman dalam agama? Dia suka nak menuntut ilmu. Dia suka nak belajar. Dia suka terima benda-benda kebaikan daripada orang lain. Jadi, kita perhati diri kita, adakah aku suka dalam majlis ilmu? Maka kalau kita suka, kita di antara yang Allah Ta'ala pilih untuk diberikan kebaikan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bila kita dapat sedikit kebaikan, kita rasa nak share dengan orang. Bila kita rasa nak share dengan orang, kita nak beramal. Kita nak ajak ahli keluarga kita juga beramal dengan kebaikan tu. InsyaAllah. Hari ini kita akan masuk surah baru, iaitu surah Mutaffifin. Surah Mutaffifin yang mana maksud Mutaffifin ni orang yang curang. Ataupun dalam bahasa Melayu Pulau Pinang, pengecoh. Pengecoh. Kalau kita dulu kita main tak aceh lah macam ni. Kan? Mana aceh buat macam ni kan? Kalau orang Pulau Pinang dia kata aceh. Kalau orang luar mungkin dia heran apa yang duk aceh-aceh. Aceh kah? Kan? Ini maksud dia pengecoh. Itu maksud mutaffifin daripada taffafa yutaffifu mutaffifin. Orang yang melakukan kecurangan. Yang Allah Ta'ala fokuskan di dalam surah Mutaffifin ini berkenaan dengan kecurangan seseorang itu dalam melakukan urusan jual beli, dalam melakukan urusan kehidupan seharian. Baik. Ayat daripada surah Al-Mutaffifin ini hanya mengandungi 36 ayat sahaja. 36 ayat sahaja, dan ianya diturunkan di Mekah ataupun dibangsakan Al-Maki. Surah Al-Maki, maksud dia diturunkan di Mekah. Namun ada juga pendapat ulama mengatakan dia turun di Madinah. Kalau kita tengok sekali lagi isi kandungan ayat, kita boleh menerima pada kedua-dua pendapat ulama mufassirin ini sama ada ianya diturunkan di Mekah ataupun di Madinah. Dan bagi kita umat mutaakhirin yang jauh daripada ulama-ulama hebat ini, maka kita menerima kedua-dua pendapat. Kalau kata turun di Mekah pun ya, kalau kata turun di Madinah pun ya. Benar. Benar kedua-duanya bagi kita yang lemah pada ijtihad ini.
Jadi ulama mufassirin depa ada pendapat. Depa ada pendirian yang tegas. Kawan ni kata, ni mutaffifin ni turun di Mekah. Kawan ni kata, tak. Di Madinah. Tengok keadaan ayat ini. Nah, jadi percaturan kedua-dua pendapat ulama ini, kita bagi umat yang lemah akhir zaman ini menerima. Kita tak usah bertengkar di mana diturunkan. Sebaliknya, yang penting isi kandungan dalam ayat ni yang hendak kita guna pakai. Ha? Baik, kita tengok nak ayat yang pertama daripada surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Kita berhenti sampai ayat 6 dahulu. Kalau ada masa sekali lagi kita terus. Kalau tak ada masa kita berhenti. Kenapa saya berhenti di situ? Sebab ada penceritaan yang hebat. Yang Allah Ta'ala akan menceritakan kepada kita sesuatu yang terkandung di dalam Mutaffifin ini. Baik, kita kembali pada sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita sebagai hamba Allah yang terhutang budi begitu banyak kepada Allah. Yang tak mungkin untuk umat, untuk hamba seperti kita ini membalas segala budi yang Allah bagi. Kerana segala apa yang kita gunakan hari ini, yang kita belanjakan hari ini, yang kita makan minum hari ini, semua Allah punya. Semua itu budi Allah. Semua itu Rahman dan Rahim daripada Allah. Maka sebagai hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa, sentiasa bergantung harap. Setiap saat, setiap detik yang berdetik. Seluruhnya kita berharap kepada Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Besar pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang saya kata tak mungkin kita dapat membalas budi. Habis amalan yang kita buat selama ni untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Kita berlapar dahaga, kita berpuasa untuk kita. Pahala Allah bagi untuk bekalan kita. Kita bersembahyang, bertahajud, bertasbih, berzikir. Untuk siapa? Untuk kita. Seperti mana kita berhajat. Apabila kita buat kerja, kita letih, kita berhajat kepada tidur. Untuk apa kita tidur? Bukan untuk Allah. Untuk kita. Untuk kita dapat sedikit tenaga untuk bangun. Mengumpulkan tenaga bangun, meneruskan kehidupan. Kita buat hari ini segala-galanya untuk kita. Kita guna perkataan Allah, tapi kita buat manfaatnya untuk kita. Bukan untuk Allah. Allah Ta'ala tak berhajat sikit pun kat kita. Itu yang dikatakan, qiyamuhu bi nafsih. Dia langsung-langsung tak teringin apa-apa yang ada dekat kita. Kita sungguh kita teringin semua hak orang. Apa juga yang ada hak orang tu kita berkenan selalu. Kita tengok pokok mempelam orang tu. Lebatnya buah. Sedapnya. Awak lah mereka tu tak ambil. Tengok buah rambutan. Buah rambutan merah menyala. Mereka ni tak kerti makan ke. Awak tak kait-kait lagi. Kan? Padahal rumah kita pun ada. Tapi berkenan ke hak orang lain. Sebab kita memang berhajat kepada orang lain. Allah dia tak teringin sikit pun kat kita. Aku buat hampa, aku bagi semua dekat hampa. Hampa buat untuk diri hampa balik. Tapi jadilah hamba yang taat. Okey, daripada ketaatan itu, maka Allah Ta'ala mulakan ayat ini. Dia nak uji ketaatan kita. Ayat Mutaffifin ini dimulakan dengan satu perkataan wail. Wailul lil mutaffifin. Yang diartikan oleh Imam Ibn Katsir. Ni ulama mufassirin, Imam Ibn Katsir mengartikan wail itu dengan pengertian celaka. Sementara ulama Jalalain. Ulama Jalalain, siapa dia ni ulama Jalalain?
Saya dah pernah cerita dah siapa dia ulama Jalalain. Al-maklumlah kita ni selalunya terlupa nah. Iaitu uh, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ah, Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia ulama mufassirin. Nah, ulama Ibnu Katsir kata, wail ni maksudnya celaka. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, wail ni nama neraka. Nama neraka yang kita duk sebut neraka wail. Kan? Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran tentang wail, 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 wail. Di antaranya, fawailul lil musallin. Kan? Dan di antaranya, wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Ni nak cerita pasal wail. Fawailul lil mukadzibin. Allah Ta'ala berulang-ulang kali sebut tentang wail ini, sebut tentang kecelakaan ini, tetapi dalam sebanyak-banyak ayat, 114 surah dalam Al-Quran, hanya 2 ayat sahaja yang Allah Ta'ala mulakan dengan wail. 2 ayat saja. Yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Surah Humazah. Yang kedua, inilah surah yang akan kita baca hari ini. Wailul lil mutaffifin. Yang lain, walaupun Allah Ta'ala sebut wail, tapi Allah Ta'ala sebut di tengah-tengah ayat. Dia tak mula. Kira kalau kata Allah Ta'ala mulakan dengan mula-mula terus panggil celaka ni, ini bermakna kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, kalau Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan wail ini, kemarahan Allah terlalu meluap-luap. Sebab lepas bismillahirrahmanirrahim terus wail. Terus makin celaka. Amboi sampai tak bagi salam, tak ada mukadimah, tak ada kata-kata bunga. Terus marah ni pasal apa? Orang ni marah sungguh-sungguh ni kan. Dia main rumah kita. Dia main rumah kita. Tengok ni tak ada cakap banyak dah. Pram. Dia habuk kita. Itu apa makna? Itu maknanya kemarahan yang meluap. Kemarahan yang teramat sangat. Ini yang dizahirkan oleh Allah di dalam surah Mutaffifin. Saya ulang, hanya ada 2 surah sahaja yang Allah Ta'ala mulakan dengan maki celaka terus. Kan saya kata, Allah aja yang boleh maki muka kita ni. Kita belagak. Kita kalau orang kata kat kita, kita marah. Tapi kalau Allah kata, kita terima. Betul. Katalah Allah kat kami. Kami selayaknya dihina. Kami selayaknya dicerca. Anda dengan hinaan dan cercaan itu membuatkan kami lebih dekat dengan Allah. Kami redha. Kami redha. Sebab Allah saja. Kalau kata surah lain, kita tengok surah Sabihis. Allah Ta'ala mulakan dengan Sabihisma rabbikal a'la. Tentang pujilah nama aku, sucilah nama aku, subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala sebut, sucilah nama aku, tabarakalladzi biyadihil mulku. Surah Mulk. Allah Ta'ala sebut, maha berkat nama Allah. Kemudian apa? Ar-Rahman. Kan? Semua Allah Ta'ala cerita tentang kebesaran dia, tentang kebesaran kesucian dia, kehebatan dia, keindahan dia. Tapi hanya ada 2 surah sahaja yang Allah Ta'ala mulakan dengan maki muka hampa dengan maki celaka. Baru padangan muka kita. Jadi ayat bila kita baca ni, kita tahu ayat ni untuk aku. Jadi jikalau dia mengenai dengan sifat kita, maka kita berubah. Kita berubah agar kita tak duduk dalam wail ni. Kita tak duduk di dalam golongan celaka yang Allah Ta'ala maksudkan di dalam ayat ini. Maka dengan itu kita berubah sedikit. Kita tak boleh berubah seketul, tak boleh. Tapi sikit-sikit. Kita minta pimpinan daripada Allah. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus untuk aku berubah daripada sikap kemarin kepada sikap yang lebih baik hari ini, insya-Allah. Maka kalau kata ayat ini kita tengok ayat yang utama hari ini, wailul mutaffifin ini Allah Ta'ala sebut celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, curang. Curang ni curang apa? Kata Allah, allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Iaitu yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan. Ini Allah Ta'ala susun ayat 1, 2 dan 3. Mula-mula dia tak habaq lagi. Patutnya, ceritalah dulu kalau lah hampa ni sukat ataupun timbangan. Nah, hampa pekorang, hampa pengecoh. Celaka tu. Tapi Allah Ta'ala tak buat gitu. Allah Ta'ala bubuh celaka terus kat hampa. Ha. Okey, maksud hampa di sini kita lah. Nah, kita lah. Allah Ta'ala kata, hampa ni memang celaka sungguh lah. Kalau hampa pengecoh. Ha. Kalau lil mutafifin untuk pengecoh-pengecoh. Kita tanya balik diri kita. Adakah aku ni seorang pengecoh, seorang yang curang? Sekali lagi kita tengok. Kita pernah tak melakukan kecurangan tersebut? Nah, yang mana yang disebutkan curang di sini, kata Allah. Yang macam mana? Yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta lebih. Nah, yastaufun, minta tambah, minta tambah. Kalau dia nak beli daripada orang, dia nak orang bubuh kat dia banyak-banyak. Bagilah lebih sikit, amboi berkira sungguh, lebihlah sikit. Lebihlah sikit. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi bila dia jual pula kat orang, kalu ni daripada perkataan mikyal, kail. Kail ni dia sukat. Kail nah. Kalau kita panggil cupak atau gantang ataupun dulu-dulu orang jual dia akan guna tempurung kan. Dia guna tin susu. Ingat dulu kalau kita beli kerang, dulu-dulu orang jual kerang kan. Dia nanti jual lah macam satu tempurung tu 2 kupang. Lah ni jangan cari nah. 2 kupang tak ada harga dah lah. Okey. Jadi itu dinamakan mikyal. Apa dia? Kalu ni sukat. Nah, jadi kalau dipenuhi sukatan itu rahmat. Tapi kalau dikurangi, wail, celaka. Awazanu ataupun yang menggunakan timbangan. Timbang kita tahulah. Yang ada gram-gram yang hari ni kita duk baca. Dulu kilo. Dulu tak sebut, dulu sebut kati. Tahil. Kan? Lepas tu apa lagi? Gantang. Cupak kan? Dulu kalau. Dan ni semua digunakan dengan gram-gram dan kilogram. Kan? Okey. Itu maksud wazanu. Baik. Kenapa Allah Ta'ala letak, kalau kita perhati tengok pada ayat yang ketiga, kaluhum awwazanuhum. Kalu ni yang menjual benda menggunakan sukatan. Kita jual nasi lemak, kita kena sukat dan cawan kan untuk nak cukup nasi lemak. Yang guna sukatan. Sebarang jenis sukatan. Dia kata secawan berapa-berapa. Okey. Itu. Nak kira. Okey. Ini adalah sifat di orang penduduk Madinah. Puan-puan boleh catat. Kenapa ada kalu, kena dapat ada wazanu. Pada ayat ketiga. Dia kata, wa idha kaluhum, apabila mereka sukat, awazanu ataupun timbang. Kaluhum ni, yang menyukat ni adalah penduduk Madinah. Dia jual kurma. Penduduk Madinah ni jual kurma. Sebab Madinah terkenal dengan buah-buahan. Mereka menggunakan alat sukatan. Macam satu cupak, satu gantang, satu kepoi. Okey, macam tu mereka guna. Itu penduduk Madinah. Sementara wazanu ni maksud timbang, wazan. Timbang. Adalah penduduk Mekah. Penduduk Mekah berniaga. Ini masa zaman Rasulullah lah. Bukan zaman kita lah ni. Zaman Rasulullah dulu. Bila penduduk Mekah berniaga, iaitu dengan menggunakan timbangan. Dia letak timbang. Penjual menggunakan harga timbangan. Jadi, tadi kan saya sebut, ulama Ibn Katsir mengatakan surah ini diturunkan di Mekah. Sementara ulama Jalalain mengatakan turun di Madinah. Sebab berpandukan pada ayat yang ketiga ni. Jadi, kita boleh terima kedua-duanya. Rasulullah cerita tentang perangai orang Mekah. Rasulullah cerita tentang perangai orang Madinah. Tapi adakah ayat ini hanya tertumpu pada perangai orang Mekah dengan Madinah saja? Dah, dunia. Dunia. Manusia yang bersikap macam tu. Okey, contoh saya bagi contoh. Dia suka nasi. Jual nasi lemak saja kot. Satu cawan
RM1. Tapi dia bila dah rebus cawan, dia korek balik. Dia tekuk. Hak yang dia korek itu wail nama dia. Apa dia? Celaka. Binasa. Nah, kebinasaan, kecelakaan. Hak yang dia tarik balik. Walhal itu barokahnya. Banyak sangat kot. Kadang dah jadi trend. Dia bubuh dah, kita nampak dah bubuh dah. Cuk, dia tarik balik. Hak waktu dia tarik balik, itulah wailnya. Mengurangkan sukatan. Ataupun timbangan. Ada yang mengecoh. Mutafifin. Pengecoh di dalam timbangan. Nah, dia kalau pekorang 100 gram pun, pembeli takkan perasan. Kita minta kat dia sekilo. Timbang-timbang kurang 100 gram atau kurang 50 gram saja. Itu adalah wail. Itulah celakanya. Bukan banyak kok, sikit. Ya, sikit itulah yang celakanya. Ini kata Allah. Ha? Ini kata Allah. Yang sedikit itulah celakanya. Kenapa? Sebab bila kita berurusan dengan orang lain, bila kita nak beli, kita minta banyak-banyak. Tapi bila kita nak jual, kita berkurang. Perangai tak elok. Inilah yang dikatakan sifat manusia sesama manusia yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Di dalam kita berurusan dengan manusia. Sebab tu kalau kita tengok di antara dua surah yang saya sebut tadi, satu surah Humazah, satu surah Mutafifin, Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan celaka. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedua-dua ini berhubung dengan sifat manusia. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang bermaksud celakalah, neraka willah bagi pengumpat-pengumpat dan pengeji-pengeji. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, nerakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Kedua-dua sifat ini adalah menceritakan tentang kita sesama manusia. Nah, ini perhubungan kita, sifat kita, akhlak kita sesama manusia. Kalau dengan orang, kita nak suruh orang buat baik dekat kita. Tapi kita tak pandai buat baik dengan orang. Kita nak suruh orang jaga hubungan dengan kita. Kita nak suruh orang beradab sopan dengan kita. Walhal kita pun kurang ajar dengan orang. Ini, mutafifin ini bukan hanya tertumpu pada peniaga sahaja. Tetapi ianya bersifat tentang hak kita kepada orang lain. Sebab itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, andainya kita kembali kepada Allah, membawa 70 dosa kita dengan Allah, adalah lebih baik daripada kita membawa satu dosa dengan manusia menghadap Allah. Sebab 70 dosa kita dengan Allah, Allah Ta'ala yang maha pengampun akan ampunkan. Tetapi satu dosa kita dengan manusia, Allah Ta'ala tak akan ampunkan selagi manusia itu tidak meredai kita. 70 dosa dengan Allah, kata Ibnu Mas'ud, lebih baik daripada bawa satu dosa dengan manusia yang kita tak sempat minta ampun dia. Sebab tu jaga perhubungan sesama manusia. Okey, mutafifin ini juga dimaksudkan dengan curang, dengan pengecoh ni, tentang hak kita berjiran. Kita hendak jiran tu baik dengan kita, jaga hak kita. Sedangkan kita tak jaga hak dia. Kita buka lagu kuat-kuat. Mengganggu dia nak tidur tak boleh. Kita sembang derah-derah. Kita naik kereta, kita naik motor, kita prem. Itu hak kita dengan dia. Kita nak suruh dia baik dengan kita, kita tak baik dengan dia. Kita bela binatang peliharaan banyak-banyak. Binatang-binatang kita pergi berak di rumah dia. Ya, itu hak dia. Ini dipanggil mutafifin. Sebab tu, saya awal-awal lagi saya sebut tadi. Mayuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah Ta'ala nak suruh dia buat baik, Allah Ta'ala suruh dia belajar. Bila dia belajar, dia faham. Dan dia beramal dengan apa yang dia faham. Tapi jenis orang yang tak mahu belajar ni, dia tak usah dengar terus. Tak usah belajar terus, senang tak tahu. So ni awak buat kat dia lagu tu. Mana aku tahu, rupanya tak boleh. Rupanya berdosa. Pasal apa tak tahu, sebab tak mahu belajar. Bila Allah Ta'ala tak menghendaki kebaikan atas orang tu, nescaya Allah Ta'ala akan jauh-jauhkan dia daripada memahami tentang agama. Na'udzubillah. Kita belajar. Sebab tu saya kata, makin kita belajar,
makin kita rasa takut dengan Allah. Makin kita rasa bimbang dengan diri kita. Makin kita lebih berhati-hati dan berjaga-jaga di atas pergaulan kita sesama makhluk. Sebab kita tak mahu jadi mutafifin. Kita tak mahu jadi orang yang pengecoh. Ha. Bila kita berhutang dengan orang, kita buat tak tahu je. Tapi kalau orang berhutang dengan kita, kita punya kata lah. Tu, tengok tu tak habis, tak boleh lagi nak bayar yang hutang aku. Nah, hutang minggu lepas nasi lemak sebungkus tak bayar lagi. Minggu ni minta pula. Padahal hang pun tak bayar hak orang punya. Kita tak boleh nak menunaikan hak orang lain. Kita nak orang tunaikan hak kita. Kita jangan jadi muntafifin. Kita jangan jadi seorang pengecoh. Nah, janganlah itu dikatakan hak. Nah, ini disebut sebab tu kenapa hanya dua surah ini saja Allah Taala mulakan dengan wail sebab dua surah ini bersangkut dengan manusia. Kalau humazah tu kita suka mengatakan orang. Tapi orang kata kat kita tak boleh. Dah hang pun memang tidak suka kata kat orang. Orang katalah balik kan. Ha? Ini yang dimasukkan dalam perhubungan. Bila perhubungan itu dia melibatkan sifat dan peribadi. Dan sifat dan peribadi inilah yang membentuk seseorang itu menjadi mutaffifin. Wa na'udzubillah. Okey, kita dengan kita suami isteri kalau yang ada pasangan suami isteri. Kita nak suami tu baik dengan kita, tapi kita dengan dia tak baik. Kita nak suruh dia jadi baik, kita pun tak baik dengan dia. Kita nak suruh dia hormat kita, kita pun tak menghormati dia. Lu tak dulu nak suruh dia hormat dekat kita. Tak boleh. Kita nak suruh anak kita taat kepada kita. Sedangkan kita tak taat pada Allah. Kita tak menghormati anak kita. Kita marah kat dia. Ikut sedap apa kata-kata yang nak keluar. Yang kita maki hamun. Yang kita nak sumpah. Ikut suka kita nak kata. Kemudian kita nak suruh dia jadi anak yang taat. Tak boleh. Sebab kita tak jaga hak kita dengan dia. Dia kata kita kena jaga hak. Nah, inilah mutafifin. Ini menceritakan tentang hak. Kalau orang nak buat kat kita, kita nak lebih. Kita nak baik. Kita nak elok. Tapi pemberian kita dekat orang macam mana? Itu masuk mutaffifin. Jadi kita tak mahu jadi mutaffifin sebab Allah Ta'ala panggil kita celaka. Kita nak berlaku seadilnya. Tak payah rakyat teruk-teruk. Biasa-biasa saja. Kita tahu kita hamba Allah yang serba kekurangan. Atas penciptaan yang tak elok pun kita dijadikan. Maka layanlah aku seperti hamba Allah yang lain juga. Seperti mana Allah Ta'ala melayan kita dengan sebaik-baiknya. Kita tak minta manusia layan kita lebih daripada tu. Kita hanya minta penghormatan. Kita hormat dekat orang, orang hormat kat kita. Kita jaga hak orang, orang jaga hak kita. Itu berkenaan dengan mutafifin. Penjagaan hak sebenarnya. Penjagaan hak. Dan seandainya kita di antara yang dipilih oleh Allah menjadi seorang peniaga. Di dalam kita menimbang, berhati-hati dalam timbangan. Biar lebih, jangan kurang. Bagi lebih. Sebenarnya, yang lebih itu tak apa-apa. Tak miskin pun. Bagi lebih. Minta dekat dia sekilo. Cuba pergi timbang tengok. Sekilo lebih, sekilo lebih, sekilo lebih. Sebab apa? Yang lebih itu barokahnya. Tak kaya pun yang kerana lebih sikit tu. Okey? Kemudian apabila kita nak membeli, biarlah pertukaran jual beli itu dengan persetujuan kedua-dua belah pihak. Kalau dia tak setuju, dia boleh tinggal. Dia berhak untuk meninggalkan kerana dia tak bersetuju dengan harganya, dengan kualitinya, dengan kuantitinya dia tak setuju, maka dia berhak untuk meninggalkan. Jikalau kita membuat penipuan, membuat mutafifin di dalam jualan, maka kita adalah yang disebut sebagai orang yang zalim. Na'udzubillah. Inilah yang Allah Ta'ala maksudkan. Mereka ni kata Allah, yukhsirun. Sebenarnya rugi. Rugi sangat-sangat. Satu sifat yang mana kita akan kembali kepada Allah adalah satu sifat rugi. Orang yang rugi ni orang yang paling menyesal. Apa yang dia rugi, dia tak boleh nak tebus balik. Kita kembali pada Allah nanti. Sayangnya, ya Allah. Kenapa aku tak bagi? Kenapa aku tak bagi? Kan saya pernah cerita awal-awal dulu. Kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang dia kata kenapa tak jauh.
Kenapa tak semua? Kan? Ha. Sebab apa? Sebab dia memberi sebelah. Kenapa tak bagi semua? Kenapa tak jauh? Sebab dia baru berjalan 3 kilometer. Kalau jauh lagi kan bagus. Allah, itu sifat orang sufi. Nah. Ha. Okey, macam tu juga kita akan termasuk di kalangan orang-orang yang dalam usaha untuk menegakkan agama Allah. Yang kita kerja. Kita pergi kerja, kita jaga hak ahli keluarga. Kenapa kita keluar kerja? Walhal kita perempuan. Kena keluar, tak payah keluar. Tapi kita keluar. Sebab kita nak menjaga hak ahli keluarga. Pahala besar, pahala jihad fisabilillah. Itu hak. Kita menjaga hak. Kalau aku bekerja, maka aku dapat membantu kedua ibu bapa aku, membantu ahli keluarga aku, membantu isi rumah aku untuk berbelanja. Itu hak. Kita berikan hak kepada mereka. Pahalanya amat-amat besar. Seperti syahid fisabilillah. Kita terlepas daripada sifat yang Allah Ta'ala sebut mutaffifin. InsyaAllah, nah, insyaAllah. Nah, hebat, nah. Pahala Allah Ta'ala nak bagi dekat kita ni. Bersusah kita hari ni adalah untuk kesenangan di hari akhirat nanti. Sebab tu tak apalah, susah sikit Allah bagi, tak banyak. Sikit saja susah Allah bagikan. Kalau nak dibandingkan dengan susah payah yang akan kita hadapi di sana nanti. Sikit sangat di sini. No? Banyak senang di sana. Sebab sedikit usaha kita ini akan mencetuskan satu fenomena yang amat besar di akhirat nanti. Sedikit sahaja. Okey. Orang yang macam ni kata Allah, orang yang perangai dia, bila dia beli kat orang dia mau banyak-banyak, orang dah timbang elok, dia ambil pula secekak, dia bubuh lagi. Walhal si penjual tu tak reza pun. Kawan tu dah buh lebih dah. Dia minta lebih lagi. Ni dengan rasa makan tak berhenti. Minta rasa boleh tak? Rasalah. Ambil satu makan. Itu nama rasa. Tak lagi makan, tak lagi makan. Bawa anak sampai berderet-deret di mana orang. Anak ambil, ambil, ambil. Dia bagi, dia bagi, dia bagi. Rasa saja sekilo. Beli sekilo, rasa sekilo. Haram. Satu je. Ha? Ha. Sebab tu yang kita tengok dah. Yang pi umrah tu. Kan masuk dalam pasar kurma tu. Kan. Dia nanti jual. Dia nanti kata rasa-rasa. Semua pakai rasa nah. Ada juga yang hajah-hajah dan haji-haji. Bukan sekadar rasa yang ni sedap. Yang ni mai ambil bubuh dalam beg aduk gantung tu. Yang ni boleh kita bawa pergi tawar. Allahu Akbar. Hang curi kot. Dia bagi rasa dalam tu sahaja. Rasa dalam tu sahaja. Makan sudah. Nak boleh makan banyak mana? Kan tambah kurma manis-manis tu. Kena ada gigi berlubang. Masuk dalam lubang tu. Peng hang dalam tu. Dia sakit. Pekak mau telinga sebelah. Ha? Ha. Lepas tu, aku tak boleh makan, bubuh dalam beg air, duk gantung di leher tu. Nanti boleh kita bawa pergi tawar. Haram. Bawa benda yang haram, nak pergi buat benda baik. Barat kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu basuh najis menggunakan air najis. Nak buat benda baik kot. Nah, bawa kurma curi. Banyak kurma. Oh, tadi pergi pasal kurma, tak larat nak makan, ambil bur dan beg. Ambil bur dan beg. Oh, tak boleh. Hak yang dia bagi tu saja. Itu saja yang halalnya. Lebih daripada itu bukan rasa nak. Kita tahu nama rasa kan macam mana. Kita masak, kita nak rasa kita akan ambil hujung senduk atau hujung sudu. Kan? Kalau kita ambil semangkuk. Itu bukan rasa. Kan? Itu makan. Faham, kena faham perkataan orang kata rasa. Ini kena jaga no. Kita kena berhemah. Kita sebagai seorang pembeli pun kena berhemah. Kita sebagai seorang penjual pun kita kena berhemah. Agar kita tak jadi mutaffifin. Tak apalah. Sampai kira walaupun bangsa asing dia rasa senang berjual beli dengan kita. Dia tu tak banyak kerena. Ini dah lah banyak kerena nak. Beli pun cucuk ikan kau tu sampai medak isi-isi dia. Beli hang tidak. Angkat lembek koyak pi koyak pi sana sini. Belinya tidak. Oh, jahat. No, ambil pula kacang mendi. Kepak hujung dia. Semua tu kerja berdosa. Kemudian bila dah bekal dia kepak tu, siapa nak beli? Siapa pun tak mau beli dah.
Hang K-pop punya berlambak beli 3 biji. Jadi kami 3 orang ada rumah makan seorang sebiji. Hang K-pop 10 kot. Ini mutafifin nama dia. Itu yang kata Allah Ta'ala bagi celaka terus. Kena jaga adab kita, hak kita sesama manusia. Nah, kita berhak memilih. Sebagai pembeli kita berhak memilih. Janganlah berbalik main kacang bini keras cedong. Gigit tak boleh rebus, tak empuk, bakar tak hangus tu. Nah, tetapi jangan menginayai. Jangan sampai menzalimi. Jangan jadi mutafifin. Jangan jadi pengecoh. Ni Allah Ta'ala kata orang yang mengecoh ni dia rugi saja. Tak untung pun. Tak untung kat mana pun. Dia jual ke orang. Kalau dia jual ke orang, campur dengan hak kemarin punya. Campur dia pun bukan tahu. Memang dia pun tak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Habak. Yang ni ada tapi ni tak elok sikit. Yang ni buah kemarin. Yang ni hari tu punya ni lama sikit. Mau ke? Tapi harga murah sikit. Dapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Agar kita tak menjadi mutafifin cerita. Berterus teranglah. Sebab yang ni masam sikit. Yang ni manis. Dia kata tak apa. Campur bila dengan masam. Itu persetujuan. Persetujuan di antara kedua-dua belah pihak. Ini bila berniaga no, letak tinggi setimbun, kita ni tengok, oi banyaknya. Sekali dia tuang dalam plastik sikit rupanya. Dia letak bagi pinggan tu tangkuk tinggi tu. Dia letak, kita nampak nak ikan tu tingginya bertimbun. Sepinggan RM5, sepinggan RM5. Kita ingat banyak. Rupanya dia menipu. Dia jual buah. Di bawah tu dia bubuh kertas. Dia susun buah sampai tinggi. Banyaknya buah dia. Rupa-rupanya di bawah tu kertas. Allah. Ini mutafifin Allah marah tu ambil buah apa lah ni. Apa pun tak boleh buka dah. Pakat-pakat lah duduk dalam rumah kedai. Mereka tak boleh buka dah. Sebab manusia melampau melampau sangat. Jadi Allah tegur kita dengan cara macam ni Ini teguran-teguran sayang yang Allah bagi pada kita. Kita tahu. Sebab tu kita tak pernah marah pada wabak ni. Kita tak pernah marah pada bala ni. Bahkan kita reza dengan ujian ni. Sebab kita tahu berpunca daripada sikap kita sendiri. Adalah layak dan perlu kita dihukum sebegini. Layak. Memang patut kami dihukum ya Allah dengan melampaunya kami. Dalam pergaulan sesama manusia. Tu kena jaga tu. Ini dipanggilkan mutafifin. Kalau kita tidak boleh menjaga hak kita dengan orang lain, itu adalah mutafifin. Orang yang melampau. Banyak. Dalam perhubungan, dalam pergaulan, dalam jual beli, dalam persetujuan apa-apa juga. Kena jaga. Itu dimaksudkan mutafifin. Orang macam ni rugi semata-mata. Tiada keuntungan. Yang mana kata Allah, orang yang macam ni, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan? Kata Allah. Yang dia duk mengecoh, yang dia duk pembohong, yang dia duk berakhlak tak baik dengan orang lain tu. Awak depa ingat depa ni nak tongkat langit ke? Itu bahasa lama kan? Awak hampa ingat hampa nak tongkat langit ke? Maksud tongkat langit hana hidup selama-lamanya ke? Satu hari nanti hampa akan mati. Sombong macam mana kamu, bongkak macam mana kamu, penipu macam mana kamu. Semua tu tak boleh bawa mati. Dunia ni jangan ingat tak ada pembalasan. Hari ni yang buat dekat orang, Allah Ta'ala akan balas. Ala yadhunnu. Dia pun ni tak tahu ke? Maksud dia ala yadhunnu. Ulaika annahum mab'utsun. Satu hari lagi nanti mereka akan dibangkitkan. Maksud dibangkitkan akan diperhitungkan. Akan diadili perbuatan-perbuatan mereka tu. Jangan ingat hari ni hang buat dekat orang tak ada balasan. Ada balasan. Tunggu pembalasan daripada Allah. Bila mab'utsun, pada hari kebangkitan nanti mereka itu akan dibalas. Jadi kita hari ni apa juga usaha, apa juga sikap yang kita buat hari ni, kita tahu. Jangan buat kat orang. Biarlah orang buat dekat kita. Kita tak payah buat dekat orang. Sebab kita takut Allah Ta'ala balas di akhirat nanti. Kita takut pada hari kiamat.
Tak maulah nanti balik di sana macam mana. Kan macam saya sebut awal tadi. Kata Ibnu Mas'ud dia kata 70 dosa dengan Allah itu rasa mudah, rasa ringan daripada satu dosa dengan manusia. Satu dosa manusia ni, kalau kita nak bawa balik pergi sana Allah, nak cari dia di sana tu. Nak jumpa ke tak jumpa. Walhal kita nak cari Allah senang. Sebab kita memang kita tahu Allah itu Qadi Rabbul Jalil. Yang memang kita akan menghadap dengan dia. Tapi kalau dengan manusia ni, dalam seramai-ramai makhluk tu, belum tentu kita nak jumpa dia dengan azab yang kita hadapi. Dengan dosa kita yang banyak ni, kita nak pergi cari dia di akhirat Allah. Kalau dia kata, tak apa, cari aku di sana. Nak cari di mana lah, nak bayang balik dekat dia. Di atas kata-kata mungkin kita pernah kata pada dia. Mungkin kita pernah memfitnah dia. Mungkin kita pernah menipu dia. Nak pergi cari tang mana. Tu yang kata Ibnu Mas'ud. Satu dosa dengan manusia ni lebih berat daripada 70 dosa dengan Allah. Kerana Allah itu maha pengampun. Nah, tetapi dengan manusia ni, selagi dia tidak mengampuni kita, selagi dia tidak meredai kita, bawalah. Selagi hati dia masih luka, selagi setiap kali dia kenang kita, air mata dia mengalir, selagi itu dosa kita tak selesai dengan dia. Kena selesaikan di dunia. Jangan kamu anggap bahawasanya tidak ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan yang disebut sebagai mab'uts, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Nah, manusia akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan. Yang mana hari apa? Liyaumin azim, kata Allah. Ayat yang kelima. Hari itu hari besar. Hari yang amat besar. Masya Allah. Hari apa yang ni? Hari yang amat besar. Dalam surah Fatihah kita ulang sehari 17 kali. Untuk 5 waktu solat fardu. Ya, Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kan? Apa dia Yaumiddin ni? Yaumiddin. Apa Yaumiddin ni? Yaumil Qiyamah. Hari kiamat. Yaumiddin ni hari yang amat besar, kata Allah. Nah, disebut dengan nama kiamat. Sebut, hari kiamat. Qiyam ni maksud apa? Qiyam ni daripada perkataan qama, yaqumu, qiyaman. Qama berdiri. Hari berdiri. Hari itu semua kena berdiri. Berdiri ni dengan begitu lama sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, manusia itu akan berdiri di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Allah, lamanya berdiri 50,000 tahun. Hari ini kalau kita berdiri 5 jam, tak boleh. 5 minit tak apa. 50 minit tak boleh berdiri, sakit kaki, sakit tumit, sakit lutut, sakit pinggang, berdiri yang terlalu lama. Dia suruh kami beratok panjang, dia tak bagi kerusi, kami berdiri. Berapa jam? 4 jam berdiri. Lama. 50,000 tahun manusia akan berdiri. Hari apa? Yaumal Qiyamah. Apa Yaumal Qiyamah? Hari berdiri. Semua manusia pada hari itu akan berdiri. Tak ada yang boleh duduk. Kecuali 7 golongan. Yang ni kita dah baca dah. Saya pernah baca dah hadis Qudsi. Cerita tentang 7 golongan yang tak berdiri. Yang akan duduk di bawah naungan aras. Kan Rasulullah sebut 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan aras. Seronoknya dia pun tak berdiri pun. Di bawah terik matahari. Yang jarak di antara kita dengan matahari itu adalah 1 mil. 1 mil ni apa dia? Setengah jengkal. Setengah jengkal ni kata baginda SAW panjang batang celak. Batang celak bukan panjang lagu rotan tu nah. Nak berbuah di mata panjang masak mana? Masak ni lah. Sikit ni lah. Nah? Kan kita buah di mata batang celak kan? Sunnah pakai celak nah. Sunnah nah. Sunnah Rasulullah pakai celak. Celak Mekah lah. Lagi pergi conteng yang merah, biru, hijau, kuning tu. Itu dia cakap sunnah okay? Jadi dia kata, yang mana dia kata jarak kita dengan matahari tu 1 mil. Setengah jengkal. Dengan kepala kita. Panjang mana ya Allah? Nah, panjang mana? Tapi rupanya yang disebutkan Yaumul Qiyamah, hari berdiri tu, ada golongan yang tak berdiri. 7 golongan yang tak berdiri.
Tujuh golongan yang dapat duduk. Duduk di bawah naungan aras. Ila zilim mamdud. Wa ma'im maskub. Wa fakihatin kathirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Allah, Allah, Allah. Siapa dia mereka ni, ya Allah? Mudah-mudahan adalah kami dalam di antara tak dapat tujuh. Dapat satu pun jadilah. Nak dapat bangku. Nak dapat tempat duduk. Allah. Tahu dah kan? Oh? Tahu dah kan? Boleh kita ulang? Boleh. Tak salah kalau saya sebut balik, no? Ilmu Allah kan kita kena ingat memperingati, kan? Ustazah ni je duk cerita benda sama je. Tak ada modal ke? Sesungguhnya hamba fakir, nah. Saya tak pandai. Hanya berkongsi ilmu, nah. Yang mana tujuh golongan ni yang Nabi SAW sebut yang akan duduk pada hari kiamat, hari orang semua berdiri itu. Pertama, orang yang adil. Pemimpin yang adil. Okey. Bila disebut pemimpin, jangan hanya pandang kepada Perdana Menteri. Jangan hanya pandang kepada raja. Tapi tengok diri kita yang menjadi pemimpin dalam rumah. Adakah aku adil? Kita yang menjadi ibu, adakah aku adil kepada anak-anak aku? Macam mana nak jadikan kita adil? Bagi pendidikan agama yang secukupnya pada dia. Di dalam timbangan membuat perkeputusan kepada anak-anak. Bersifat adil lah. Dalam pembahagian kasih sayang. Bersifat adil lah. Dalam kita masak makan. Kan kita masak makan, okey. Seorang ibu bila dia masak, dia tahu. Anak ni suka yang ni. Kan dalam seekor ayam tu pun kita tahu bahagi. Hak yang ni dia suka tang kepak. Yang ni dia suka tang paha. Hak yang ni dia suka dekat dada. Hak yang ni dia suka atas daripada paha. Ada karakter. Ibu dia boleh baca. Ada yang ibu ni suka semua anak-anak dia semua mau tang paha. Semua mau ayam tang paha. Mai tahap tengah tang hak yang isi pejai tu siapa pun tak mau makan. Hampir cari kedai. Hak yang dia paha saja. Ha. Sebab nak berlaku adil. Atau mungkin tak jumpa. Kedai tu dia jual seekor ayam. Mau tak mau kalau seekor ayam tu dapatlah dua paha. Dua kepak. Semua nak paha. Mak ni tak kisahlah. Dia hang bagilah makan tang mana pun. Kadang-kadang ambil tang lemak saja. Yang tak berapa nak ada isi. Kadang-kadang dia nanti kata tak apa. Mak tak sukalah makan ayam. Walhas lagi orang tinggal belen tu dia makan. Perhabis dia. Dalam sengat-sengat dia makan. Dia kata dia tak suka dia makan. Betapa penipunya seorang ibu ni, nah. Allah. Sayu hati. Nah, sayu hati. Tanya dia tak lapar, dia kenyang. Walhal dia pun lapar. Nah. Dia masak-masak, dia utamakan orang lain. Dia tak makan lagi, tak apa. Penipunya dia. Kan? Alhamdulillah. Tu ada tu, nah. Ada kebaikan yang Allah Ta'ala simpan. Okay, itu nak jadi orang adil ni. Senang dah. Itu golongan pertama. Kedua, orang yang taat pada Allah sejak dari muda lagi. Ataupun disebut pemuda yang mentaati Allah. Maksud pemuda yang mentaati Allah ni maksud orang yang mentaati Allah sejak daripada muda lagi. Oh, kita tengoklah ada budak-budak muda yang awal-awal keremajaan dia dimulakan dengan kebaikan dia. Dengan sembahyang berjemaahnya. Oh, dengan jaga solat fardunya, jaga hukumnya dengan Allah, jaga perhubungan dengan manusia budi pekerti yang cukup indah. Itu termasuk di antara golongan yang kedua yang akan berada di bawah naungan syurga. Nah, yang ketiga siapa? Kita nak cari ni. Saya kata kita nak cari. Mungkin kita akan ambil salah satu. Kalau tak dapat tujuh, kita dapat satu pun jadilah. Nah, yang golongan yang ketiga iaitu yang sentiasa mencintai Allah. Maksudnya mencari redha Allah. Dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam pemakanan, dalam pergaulan. Dia nak tahu Allah Ta'ala redha tak? Ni Allah bagi tak? Macam ni Allah Ta'ala bagi tak? Macam ni Allah suka tak? Dia buat semua kerana Allah. Dia buat usaha dia semua kerana Allah. Ini adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga. Segala tindak tanduk dia semata-mata mencari redha Allah. Dia nak pakai apa pun, kalau Allah redha dia pakai. Lagi orang tak kata apa. Jangan tunggu orang kata. Biar orang nak kata, orang kata apa. Janji Allah redha.
Dia tak kisah siapa nak kata apa. Janji Allah redha. Itu golongan yang ketiga. Yang keempat siapa lagi? Mencintai masjid. Mencintai masjid. Mana-mana tempat dia pergi, dia nak singgah masjid. Ha? Dia nak singgah masjid. Ni mana-mana pergi dia kira shopping. Kat situ ada tempat shopping bagus tak? Kat sini ada tempat shopping bagus tak? Jadi dia suruh duduk di rumah senang. Tak payah pergi mana. Pun dia pun shopping. Dia buka telefon. Dalam Facebook. Dalam Shopee. Dalam Lazada. Dia punya shopping lah. Rantuk-rantuk saja lagi dia pun pakai main hentak. No? Itu dah tabiat kan. Golongan yang keempat yang mencintai masjid. Dia singgah masjid. Tak kedekut nak ambil RM1 ke bubur dalam tabung. Dia nak di mana-mana tempat yang dia sampai ke pelosok dunia ada masjid yang dia singgah semayang. Dia nak di mana-mana pelosok dunia yang dia sampai, dia nak sujud di tempat tu. Allah. Orang yang mencintai masjid. Dalam tempat-tempat dia travel pi, oh, singgah masjid ni seronok. Dia rasa suka bila singgah masjid. Sebab apa? Situ rumah Allah. Meraihkan rumah Allah. Tak apalah kita semayang lah kat tepi-tepi jalan. Tak payahlah singgah masjid. Jangan. Cari masjid. Singgah masjid. Nah, tak kira lah elok ke tak elok pun. Nah? Okey, kemudian kelima. Duduk bermuraqabah. Apa maksud duduk bermuraqabah ni? Bila dia duduk dalam bersendirian. Mengenangkan diri dia. Mengingati Allah sampai dia menangis. Orang yang duduk bersendirian mengingati Allah sehingga mengalir air mata dia. Duduk seorang-seorang tu, fikir tengok baiknya Allah ni. Aku tak taat dekat dia pun, dia bagi aku makan kenyang. Aku tak baik macam mana pun, dia bagi aku sihat tubuh badan. Dia bagi aku duit ringgit ada, bebas berbelanja. Baiknya Allah ni. Dia ciptakan langit terbentang luas. Bumi cukup menghijau. Diberikan rezeki yang tanpa henti. Aku boleh makan, boleh minum. Aku boleh pakai. Aku ada kenderaan. Sehingga mengalirkan air matanya. Ni golongan yang ke siapa? Yang ke berapa ni? Kelima. Yang bermuraqabah. Yang dekat dengan Allah. Sehingga mengalirkan air mata dia. Okey. Kita tengok yang keenam apa dia pula? Yang keenam. Orang yang diajak melakukan zina tapi dia menolak. Pernah dia digoda. Pernah dia diajak untuk melakukan zina. Untuk berzina. Tetapi dia menolak. Kerana takut pada Allah. Dia tak mau buat. Jangan. Tak mau buat. Ni mai aku bagi dekat hang nombor telefon ni. Hang telefon lah dia. Itu takrub zina tu. Mendekatkan diri dengan zina. Tak maulah. Ada jodoh kahwin. Menolak daripada melakukan zina. Itu yang keenam. Tengok yang ketujuh. Mudah-mudahan kalau tak lekat 1 sampai 6. Kau yang ketujuh boleh lekat kau ya Allah. Siapa dia? Orang yang memberi sedekah ataupun berwakaf tetapi tidak ria. Dia bagi sedekah ataupun dia memberi wakaf atau dia buat kebaikan, dia tak war-war dekat orang, dia tak cerita, dia tak tunjuk dekat orang, dia tak habaq kata akulah tolong. Kalau aku tak tolong tu, dia tu apa pun tak boleh buat. Itu apa pun tak ada. Itu miskin apa kelana. Akulah tolong. Bukan sikit tu aku bagi kat dia. Berlambak-lambak aku bagi kat dia. Allah, Allah, Allah. Apa yang dapat ni kata Allah yuksirun ruginya. Rugi. Lain daripada 7 orang ni. Semuanya berdiri. Allah. Mudah-mudahan kita dapat salah satu daripada 7 golongan yang Nabi sebut. Bukan saya sebut. Nabi sebut. Nabi tak pernah berdusta. Sifat Nabi as-sidqu artinya benar. Nabi tak pernah berdusta. Bila Nabi tak pernah berdusta, Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji. Janji Allah itu pasti. Kalau kau tak dapat tempat duduk di sana, dapatlah tempat duduk. Apa ya Allah, boleh duduk bertinggung pun jadilah. Boleh bersila di atas tanah pun jadilah.
Allah Ta'ala kata aku nak letak di bawah naungan. Naungan aras itu sejuk, besar. Tu yang dikata zilim mamdud ni. Teduhan yang besar, yang panjang. Mak emasku dapat minum air yang sejuk-sejuk. Fakahatin kasirah dihidangkan dengan buah-buahan yang begitu banyak macam-macam jenis. Masak ranum-ranum bagi kita makan. Allah, Allah, Allah. Baiknya Allah. Ha? Nak jadi 7 golongan ni, no? Nak jadi ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Kami tak mampu berdiri. Hari ini kami berdiri di dunia pun kami sakit Allah. Ha? Kami sakit Allah. Sakit lutut berdiri lama. Sakit pinggang berdiri lama. Lemahnya kita hari ni kan. Di sana kita lebih lemah lagi, no? Allah. Nak jadi tak 7 golongan? Nak jadi ya Allah. Nak jadi ya Allah. Kita cari redha Allah, no? Kita cari redha Allah. InsyaAllah kita boleh dapat redha Allah. Pada hari apa? Liyaumin azim. Hari yang besar. Besarnya hari ni, no? Besarnya hari ni. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang akan bangkit manusia menghadap Tuhannya. Iaitu Rabbil Alamin, pentadbir seluruh alam. Hari itu semua manusia akan bangkit. Akan berdiri menghadap dengan Tuhannya. Menghadap dengan Rabbnya. Rabb ini pentadbir. Pendidik seluruh alam. Bangkitnya kita di sana nanti dengan bermacam-macam cara. Itu yang kata macam-macam cara, macam-macam fashion. Kita akan bangkit nanti bukan fashion pakaian. Tapi ada yang berdiri dengan 2 kaki. Ada yang berdiri dengan tangan. Ada yang berdiri dengan muka. Nah, sehingga kan dikata di padang mahsyar nanti manusia itu akan dibangkitkan daripada kubur dengan 3 cara. Pertama, dia akan berjalan dengan kaki. Yang kedua, dia berjalan dengan tangan. Yang ketiga, berjalan dengan muka. Sahabat tanya kepada Rasulullah, bolehkah nak berjalan dengan muka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia Allah Taala buat manusia berjalan dengan kaki, tak mustahil Allah Taala memang berkuasa untuk buat manusia jalan dengan muka. Hari ni kalau kita duduk terbalik, jalan dengan tangan, bayangkan. Tak boleh. Walaupun agak boleh, tapi tak boleh. Kita bila duduk dengan terbalik, darah akan turun ke kepala kita. Kepala kita akan pening, badan kita jadi tak seimbang. Tapi bila di mahsyar ni, nak bangkit daripada kubur ni, nak pergi jalan ke mahsyar. Nak dihalau ke mahsyar. Kalau Allah Ta'ala kata jalan dengan tangan, tanganlah. Kalau kata jalan dengan muka lah. Allah, Allah, Allah. Takut nak. Maka berjalanlah manusia itu. Dengan keadaan matahari yang sedemikian rupa. Takutnya keadaan kita pula akan berpeluh-peluh ketika tu. Manusia akan bermandi peluh. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maaf saya ambil sikit masa sikit sebab nak cerita pada hari yang nak menghadap dengan Allah ni. Orang yang berpeluh-peluh di dunia kerana bekerja ataupun kerana berkhidmat di atas agama Allah, di jalan Allah, peluh tu takkan keluar di akhirat nanti. Dia takkan penuh. Sebab apa dia dah keluar di dunia? Dia takkan keluar dari sana. Kita kerja susah payah. Kita kerja je. Mungkin kita dulu kerja kilang, bantu keluarga kita. Peluh yang keluar itu takkan keluar dari sana. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kebaikan. Dia dulu dah susah payah dah. Kerja susah payah. Bela adik-adik. Bantu mak ayah. Dapat pahala. Bela anak-anak dia dengan peluh dia tu. Dengan titik peluh dia tu. Peluh tu takkan keluar dah dia. Mahsyar nanti. Kuranglah sikit. Yang nikah sampai tak buat apa. Duduk kerja duduk mengecoh orang je. Yang tu yang penuh tu. Mengikut kata ada yang sampai ke paras dada. Paras pinggang. Ada leher, ada yang apul, ada yang berenang, lemas dalam lautan peluhnya sendiri. Jadi kalau kita pernah bersusah payah di dunia, di atas jalan Allah, kita menganjurkan satu-satu majlis gotong royong, membersihkan masjid, bersih surau, bersih mahat tahfiz, bersih sekolah-sekolah orang nak belajar. Berpeluh-peluh ni, Allah, peluh tu takkan keluar dari sana. Kebaikan. Tak rugi berpeluh. Tak rugi. Peluh itu akan dikira oleh
Allah, kita duduk dalam majlis ilmu. Panas berpeluh-peluh. Peluh ni tak keluar dari sana. Terima kasih Allah. Terima kasih di atas kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Dan kita banyak-banyak bermohon pada Allah agar kita termasuk di antara 7 golongan ini yang takkan berdiri lama di sana. Dia bagi tempat duduk VVIP. Nah, dia bagi tempat duduk VVIP, boleh berjalan dengan kaki, bukan dengan tangan, bukan dengan muka, insya-Allah taala. Jadi wallahu alam. Hari ini sampai ayat yang ke-6, insya-Allah. Kalau Allah Taala panjangkan lagi umur kita, minggu depan kita akan sambung ayat yang ke-7 nah. Ah, jadi saya sudah dulu kuliah pada hari ini. Ya, saya buka soalan pada sahabat-sahabat. Ada yang nak bertanya, nah? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Kak Sarimah Apa rasa-rasanya. khabar? Apa Ya, khabar Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, Kak. Kak sihat, Ya, nak? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. pada Allah. Ya, Hmm. Kak. Maaf Silakan. ya nak tanya. Ya, Tadi yang kata silakan. 7 golongan tu kan yang tidak berpeluh di sana. Allah, Allah, ya. Tapi macam mana zaman ni lah kita solat di masjid ke di surau atau di rumah berpeluh-peluh. Lepas tu Ya, lah ni kan dengan guna aircon untuk ya, tak mahu berpeluh. Tapi rasa ya, macam mana? Adakah kita tergolong dalam golongan tu? ya, Dan ya, ya. Alhamdulillah. satu lagi Ya, ya, soalan. Minta ya, maaf ya. okey. Satu Ya, tak lagi apa-apa. soalan macam kita berniaga lah. Okey, Kita beli memang kita dapat barangan tu dengan harga yang mahal. okey, Tapi kita timbang. Bila kita timbang, kita ikut sukatan dan kita bagi macam lebih lah satu dua macam tu. okey. Tapi macam kadang-kadang customer tak puas hati lah. Dia kata sebab mahal Ah, dia beli kedai Cina ah. murah. Okey, okey, okey. Tapi kita dapat barangan tu mahal. Mahal. Jadi Sebab kita tu nak kita jual jual mahal. mestilah kita Ya, nak keuntungan dengan kita punya betul. stiker, dengan kita punya Ya, bekah kan. Tapi tu ya macam mana betul. pula Ustazah? Okey, Mohon baik, beri baik. pencerahan ya. Terima kasih Ustazah. Baik, baik. Terima kasih Kak Sarima. Satu soalan yang baik, nah. Satu soalan yang baik. Tadi katakan, nah, kita tidak akan berpeluh apabila kita dah berpeluh bersusah payah kerana Allah di dunia, kita akan berpeluh dari sana nanti. Macam mana hari ini? Kita tak peluh pun. Sebab dalam rumah ada aircon, dalam masjid ada aircon. Betul kan? Peluh tu tak keluar. Adakah peluh ni nak keluar sana? Maksud yang dikatakan berpeluh di sini ni bersusah payah. Susah payah. Kita bersusah payah di jalan Allah. Walaupun peluh tak keluar setitik pun, maksud dia di sana nanti kita tak susah sangat. Tak susah dah sebab kita dah susah payah di dunia. Di atas jalan Allah. Maka di sana kita takkan bersusah payah lagi dah. Yang macam mana peluh tu nak keluar ke? Dah keluar dah di dunia. Tak keluar pun duduk dalam aircon. Susah payahnya dah ada dah di dunia. Keperitan tu. Dia duduk dalam kilang kan, duduk dalam kilang lain tu ada aircon sampai sejuk gedi. Berdiri lama, kata sampai berdiri 8 jam buat kerja. Okey, kesusahan payah itu Allah Ta'ala takkan bagi dah susah di sana. Sebab Allah Ta'ala ganti, kifaratkan dah. Walaupun tak keluar setitik peluh pun. Kerana apa? Kerana kepayahannya itu telah pun Allah Ta'ala bayar di dunia. Okey, itu untuk soalan pertama. Soalan kedua berkenaan dengan timbangan. Kita kalau peniaga ni, dia kena ada harga borong. Dia pergi beli. Dia dapat barang mahal. Macam mana dia nak jual murah? Kemudian ada si pembeli ni yang menguji. Kami pun dapat kedai Cina tu murah. Mai beli ke hampa mahal. Awak mahal, kita dah dapat mahal. Contohlah saya kata. Kita beli harga sekilo RM5. Takkan kita nak jual harga RM4.9 walaupun sekupang. Kita tentu nak jual sekilo harga RM5 2 kupang. 2 kupang pun kita nak keuntungan. Modal kita pergi ambil barang. Modal plastik kita. Kita nak keuntungan. Jadi bila dia bezakan, bandingkan harga kita dengan harga di kedai orang lain yang mungkin dia dapat harga murah. Dia banding dengan kita, dia kata kita jual mahal. Adakah kita termasuk golongan yang mutafindah? Sebab kita dapat harga yang sedemikian, maka kita jual dengan harga yang sedemikian. Berpatut padan. Mana ada orang berniaga nak rugi? Berniagalah macam Nabi. Nabi berniaga rugi ke untung? Untung. Nah,
Bukan kita tak letak kelebihan. Kita letak lebih. Contoh kata satu, dua tu kita bubuh. Tapi kalau berlebih-lebihan, kita akan rugi. Bila rugi, perniagaan, atas hasil perniagaan, sekupang pun dia nak keuntungan. 5 dik pun dia nak keuntungan. Nah, jadi adakah yang itu satu kesalahan? Tidak. Itu tidak dinamakan kesalahan. Itu dinamakan sistem jual beli. Habis awak Cina boleh jual murah. Ini ujian ke atas iman. Ujian kalau orang yang ada ilmu, walaupun Cina tu harga dia murah, dia takkan pergi kedai Cina. Dia cari kedai Muslim. Sebab apa Muslim ni kalau aku beli dekat dia, dia dapat keuntungan. Dia boleh bayar zakat. Dia bersedekah. Pahala dia aku sumpah saham. Aku ada beli kat dia tu. Saham kita ada dalam tu. Dapat. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, dia akan bandingkan kedai orang yang bukan Islam dengan kedai orang Islam. Kalau kedai orang Islam air sikit tak apa. Dia nak berkeluar zakat. Dia nak sedekah. Nah, kalau orang yang bukan Islam, bimbang lah. Bukanlah kita kata mereka tak memberi. Mereka pun memberi kan. Ada yang mereka bagi, yang ini sedekah. Ini sedekah lagu mereka. Ada kebaikan mereka. Tapi saya kata kalau kita bagi kepada orang Islam, berbelanja kepada orang Islam, biar mahal sedikit, tetapi keuntungan dia adalah untuk Islam dan masyarakatnya. Pahala tu lebih. Kena faham, no? Kak Sarima, ujian sedikit untuk orang yang berniaga nikah nah. Alhamdulillah. Bersabarlah Terima kasih nah. Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Salam. Ya, Kak Ana silakan. Kak Ana nak tanya 2 soalan. Yang InsyaAllah. pertama, ada orang kirim barang dekat kita. Habis Okay. tu untuk kita, katalah bekas tu plastik dia warna hitam. Lagi satu plastik warna kuning untuk dia. Tapi dia bagi kat kita plastik yang warna kuning. Dia tak bagi plastik yang warna hitam. Apa hukum dia, Ustazah? Lagi satu, macam kita mohon maaf, kita wakil untuk mohon maaf pada orang lain untuk bagi pihak dia. Boleh tak? Okey. Itu je dua lah. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama kasih. Okey, soalan pertama berkenaan dengan pemberian. Plastik hitam dengan plastik kuning. Contoh lah, contoh. Mungkin isi di dalamnya berbeza. Sebab tu ada hitam, ada kuning. Okey, berbeza. Kalaulah dia kirim dekat kita tapi hak kita tu tak berapa nak special. Hak yang kuning tu lebih special. Dia bagi kat kita. Ketika ini berlaku ketidakadilan. Tapi kita sebagai orang tengah wajib menyampaikan amanah walaupun isi di dalamnya tak baik. Cuma orang yang tukang bagi itu agak zalim kerana dia membezakan di antara dua sahabat ni. Dah lah hang kirim bagi dekat dia. Dia tukang bawa. Patut hang kena bagi sama banyak lah. Ataupun pelebih sikit kat dia. Nah, tapi sebaliknya kat kawan tu bagi macam-macam. Kat kawan ni bagi sikit je. Itu zalim pada si pengirim. Tapi kita yang tukang bawa amanah ni, sampaikan. Janganlah, oh yang ni aku ambil kat aku lah, aku ambil kat ini. Tak. Kita sampai dengan penuh amanah walaupun kita dizalimi. Itu zalim. Okey, untuk yang kedua ni kita diwakilkan untuk minta maaf. Dia mungkin tak boleh nak sampai. Jadilah orang tengah yang mendamaikan di antara kedua sahabat yang berbala. Terbaik orang yang baik, orang yang membantu menghubungkan tali silaturahim. Sampaikan dengan secepat mungkin. Sebab apa? Selagi hebat dia kira salah, dia minta maaf dekat hang. Dia menyesal atas perbuatannya. Dapat pahala cukup banyak kerana kita membantu menghubungkan tali silaturahim. Wallahu a'lam. Okey. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ija, silakan. Pasal hutang lah kan. Kata Allah. yang bagi hutang ni dah lama kan. Jadi sampai si pemberi hutang tu pun dah meninggal. Boleh tak waris-waris dia pergi tuntut hutang si yang meninggal tu? Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Berhutang sampai mati tak bayar-bayar ni kan. Boleh tak dia bila dah mati waris berhak
waris berhak pi tuntut. Cari, habaq kata dia ada hutang sekian-sekian banyak dekat bapa kami. Maka kami sebagai waris berhak untuk menuntut. Dan kawan yang tukang berhutang tu wajib bayar. Kalau dia tak bayar, berdosa dan haram. Nah, dia kata, kami tak tahu apa kami waris. Maka waris itu berkewajipan melunaskan hutang piutang si mati untuk melepaskan roh si mati itu daripada terus disiksa di awang-awangan, di langit ke tidak, buminya tidak, tetapi tergantung di tengah-tengah arasy dengan sebab hutang tak dilangsaikan. Macam mana nak langsaikan? Dia dah mati. Waris yang berhak. Jadi bolehlah si waris pergi minta kepada waris pun boleh. Si waris pergi minta kepada orang yang berhutang tu pun boleh. Katalah dua-dua mati. Minta dekat waris juga. Tapi kalau dia tu ada lagi, bapak dia dah mati yang berhutang kat bapak kami ni, yang kena bayar. Kami waris yang minta. Aku berhutang kat mak ampau, bukan berhutang kat abah. Bapak kami dah mati. Kena bayar. Kami tahu dia cerita dekat kami. Wajib. Okey? Wajib kena bayar. Secara ansuran kalau tak mampu secara tunai. Tetapi buatlah secara ansuran melalui persetujuan kedua-dua belah pihak. Itu je wajib wajib. Kalau kata si waris itulah yang berhutang ni, waris dia. Dia kata, alah benda sikit saja. Dia kata, awak tak boleh halai ke? Dia pakai kata betul pula. Tak boleh Pak dia. Sikit pun tak boleh. 2 kupang pun kami mau. Abang kat dia punya pasal nak halai ke tak mau. Kami tak mau halai. Itu berhak. Itu ke atas waris. Kita tak berhak untuk minta halai. Okey. Apabila selagi si peminta itu tak menghalalkan. Tu saya kata kalau orang tak ada ilmu ni dia akan bercakap macam-macam kan. Tapi kalau ada ilmu, lebih indah pergaulan, percakapan, lebih takut pada Allah, tindakan dia kan. Tapi kalau orang yang ada ilmu ni, dia faham, dia tahu. Okey, Jana. Terima kasih, Ya, sama-sama kasih. Alhamdulillah, insyaAllah, Saya ada satu soalan daripada sahabat kita di sini, Saya raikan sahabat kita ni. Okey. Assalamualaikum, Ustazah. Dia kata, saya telah berpuasa pada hari Tasyrik. Oh, subhanallah. Saya ingat sebelum ni saya ada berpesan kepada sahabat-sahabat. Jangan puasa hari Tasyrik. Rajin macam mana pun jangan puasa. Sebab haram. Dia puasa juga. Kerana sesungguhnya saya langsung tidak tahu bahawasanya hari Tasyrik itu haram. Kenapa tidak tahu? Kerana tidak belajar. Walaupun puasa qada, hari Tasyrik tak boleh. Apa jadi pada puasanya? Puasanya tidak sah. Apa jadi pada perbuatannya? Perbuatannya haram. Tapi kalau dia tidak tahu dengan sebab jahil, dia betul-betul tak tahu, maka tak mengapa. Sebab dia tak tahu. Tapi wajib dia beristighfar, bertaubat, pohon kepada Allah dengan sebab dia tak mau belajar. Dia minta ampun pada Allah. Aku dah melanggar satu perintah Allah. Perintah Allah Ta'ala suruh aku berhari raya sampai 13 Zulhijjah. Tapi aku nak pergi puasa pula 13 Zulhijjah. Sebab tak sahabat-sahabat dah punya nak puasa qada. Walaupun puasa qada, tapi hari yang diharamkan, maka perbuatan itu adalah haram. Tak boleh. Kerana dia kata dia tidak tahu. Okey, kita terima alasan tak tahu. Kenapa tak tahu? Kerana tak mau belajar. Tak mau belajar tu berdosa. Berdosa besar sebab tak mau belajar. Itu yang dikatakan beramal tanpa ilmu sesat lagi menyesatkan. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Janita, silakan. Ustazah, saya nak tanya soalan Ustazah berkenaan dengan tipu timbangan tu kan. Adakah orang yang macam dia terima sedekah, terima bantuan, kalau macam dia duk kumpul sedekah tu lah, contoh dia kumpul sedekah Allah betul nak biar dah. Dia kumpul sedekah tu Ustazah. Macam mana dia, adakah dia dalam golongan yang menipu timbangan Ustazah? Kalau dia macam contoh macam daging daging kurban.
daging korban ke ataupun bantuan macam beras ke apa macam ni kan, dia kumpul. So macam dia dah tahu, dia macam seolah dia dah tahu, dia timbang lah macam keperluan dia kan, dia dah cukup tapi dia simpan juga. Itu soalan saya, adakah dia termasuk dalam golongan yang menipu timbangan? Ya, baik. Terima kasih Janita. Soalan yang baik tu, nah. Ya, Soalan yang baik lekas, kelang kabut. Lekas charge bateri kan, sekejap habis. itulah. Okey. Yang dikatakan menipu timbangan tu termasuk lah. Dia dapat bantuan dah banyak. Kumpul sampai berlambak-lambak. Kan? Ada lagi yang memerlukan. Nah, macam daging korban. Sampai dia tak termakan punya banyak. Sampai tak boleh nak simpan dalam peti air sampai ketat. Ada lagi di luar sana yang tak dapat daging. Nak beli daging fresh mahal. Kan? Sementara dia punya ni berlambak-lambak. Adakah dia menipu? Ya, dia menipu. Dalam hak tu, dalam yang banyak-banyak, dia kumpul banyak tu, sebenarnya ada hak orang lain. Pasal apa dia tak mau bagi? Allah uji. Allah bagi dekat dia. Hang nak bagi dekat orang. Dia tak bagi. Kerana ketamakan dia mengumpul harta itu untuk kepentingan diri dia sendiri, walhal dia dah cukup. Dan hak itu wajib diberikan kepada orang lain. Bila dia tak bagi, maka dia mutafifin. Orang yang mengecoh, orang yang melampau. Nah, dengan hak orang lain. Okey, Janita. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa? Ini Mak Ngah. Ya, Mak Ngah. Bersambut dengan piutang tadi, Ya. kalau yang memberi hutang, halalkan segala hutang-hutang. Okey. Tetapi di sebelah pihaknya yang berhutang tak menjelaskan dan warisnya pun tahu bahawa dia ada berhutang. Tak nak menjelaskan hutang-hutang tu. Macam mana hukum situ? Okey, baik. Baik, sama-sama. Okey. Orang yang kena hutang tu dia dah halal. Bila dah halal, tinggal waris tu tak menjelaskan. Maksud dia tu dah halal dengan sebab terlampau lama, mungkin dia pun halal lah. Si waris ataupun si tukang berhutang ni, dia tak tahu rupanya orang tu dah menghalalkan. Dia wajib pergi cari orang tu. Walaupun dia tu dah halal. Dia kena minta halal. Waris tu pun kena pergi cari orang tu, minta halal. Dia tak tahu kata kawan tu dah halal dah. Sebab apa? Sebab dosa dia dengan kawan tu masih tertangguh. Kawan tu dengan dia tak ada apa dah. Kawan tu dah selesai. Tapi bagi pihak dia tak selesai. Jadi kalau kata orang tu dah mati, dia dah halalkan. Pergi cari waris dia. Jumpa waris dia. Habak kata aku ada hutang begini kat mak. Ya ke? Mak kami halal dah. Baru selesai. Dia kena pergi jelaskan. Tak jelaskan dengan duit, jelaskan dengan perkataan. Sebab hutang tu dari halal. Bagi si tukang berhutang ni, pergi minta. Pergi minta halal. Nah, kata ni nak bayar ni. Hutang lama itu ni. Dia kata, tak payah, mak dah halal dah. Ya ke, mak dah halal. Masya Allah, baiknya mak hampa. Ini minta halal. Kena wajib. Nah, jangan ingat, tak apa, dia dah mati dah, dia dah halal dah kot. Aku dengar cerita dia dah halal. Tak boleh. Kena pergi jelaskan. Jelaskan secara perkataan. Secara bersemuka. Wallahualam. Mak Ngah. Okey dah? Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kak Jamilah. Silakan. Jamilah dulu kah? Ya, Jamilah. Okey, Kak Jamilah kan saya atau Kak Syimah? Kak Syimah. Okey, Kak Syimah. Okey. Baik, Kak Syimah bagi contoh macam ni kan. Katalah sekarang ni kan dengan keadaan musim COVID ni banyak orang duk derma duk bagi sedekah, beras lah apa semua kan. Jadi katalah misal contohnya katalah kakak Kak Syimah menerima banyak beras. Jadi lepas tu dia ingat dah dia banyak, dia ambil beras tu sikit dia bagi dekat Kak Syimah. Bolehkah Kak Syimah makan? Okey, baik. Terima kasih Kak Syimah. Boleh. Hukum dia boleh kita makan. Kawan tu dia dapat lebih. Jadi melebihi daripada hak kegunaan dia. Dia bagi dekat kita. Walhal kita ini ada berkemampuan lah. Kita boleh beli. Sebab tu orang tak bagi kat kita. Tapi orang yang menerima bantuan tu dengan redha hati. Dia hadiah pula dekat kita. Boleh tak? Boleh. Boleh kita gunakan. Sebab hak yang dia dapat tu dah jadi hak dia.
Daripada hak dia tu dia nak bagi kat kita. Dia punya suka dia nak bagi kat siapa pun hak dia. Kan? Terima kasih Ustazah. Dia boleh tak kita makan? Boleh. Boleh kita menerima sedekah tu. Okey. Ya Kak Jamilah. Kak Ila nak tanya, hari tu masa tasrik, Kak Ila puasa. Tapi Kak Ila terlupa Ustazah ada bagi tahu. Lepas tu dalam pukul 5 lebih ada member teringatkan Kak Ila buka. Tu kira macam mana? Ada member ingat Kak Ila tasrik. Lepas tu Kak Ila kata, oh Ustazah ada bagi tahu. Kak Ila lupa sangat-sangat. Okey. Perbuatan itu adalah perbuatan haram. Berpuasa pada hari tasyrik adalah perbuatan yang haram. Kerana kita terlupa. Atas nama terlupa maka tak mengapa. Tapi banyak-banyak beristighfar. Segera berbuka. Segera berbuka. Terlupa tak mengapa. Terlupa tak tahu tak mengapa. Tapi cepat-cepat beristighfar pada Allah atas kelalaian kita. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Habis kalau habis simpan soalan tu untuk esok. Kalau yang mana ada tu simpan soalan untuk esok. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk masih terus bernafas pada esok hari. Yang baik itu milik Allah. Yang tak baik, yang lemah, yang kurang. Yang cacat celanya itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu. Wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azim sultanik. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa ba'da al-mauti syahadatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ketika mana kami hendak mati taubat ya Allah, dengan bertaubat. Rezekikanlah juga kepada kami ya Allah ketika mana kami hampir menghadapi kematian dengan bersyahadah. Rezekikanlah juga kepada kami ya Allah apabila selepas kami mati, dengan rezekikan kepada kami syurga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, kefahaman yang luas, rezeki yang halal, amalan yang soleh yang diterima, taubatan nasuha ya Allah. Jadikanlah perniagaan kami ini denganmu, perniagaan yang tak merugikan di akhirat nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum. Sallu ala nabi.